Sebelumnya kita bercakap tentang peranti siswa, manfaat penyerahan peranti kepada golongan B40 dan kita melebarkan lagi perbincangan itu untuk melihat bagaimana pula elemen kesaling hubungan dalam kerangka capaian internet yang lebih luas. Dan anda sedang menyaksikan Inklusif. Assalamualaikum dan salam bebas. Saya Syed Munawar. Tetamu kita pada kali ini adalah yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar bin Haji Musa. Tan Sri, terima kasih kerana hadir sekali lagi bersama kami di Inklusif. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kelihatannya Tan Sri banyak menyertai Jeraya Wara, banyak tempat, banyak negeri di Sarawak, di Selangor dan digambarkan bahawa Tan Sri memberikan komitmen soal capaian 5G di hampir ke semua tempat ini. Sedangkan kita tahu cabarannya adalah besar. Jadi apa sebenarnya kesediaan kita untuk menawarkan 5G ini? Saya merasakan sebagai antara tugas yang paling penting saya sejak dilantik, berpindah daripada Kementerian Wilayah Persekutuan ke Kementerian KCOM adalah bagaimana nak melaksanakan agenda pendigitalan negara, agenda yang terkait dengan memastikan rakyat mempunyai perkhidmatan jalur lebar yang berkualiti tinggi serta meletakkan negara di saf hadapan dari segi penyediaan teknologi dan kemudahan yang saya merasakan merupakan satu prasyarat untuk negara bergerak ke hadapan. Oleh sebab itu, ada beberapa perkara yang saya lihat di mana kefahaman dan kesedaran masyarakat dan rakyat terhadap apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan itu perlu saya tuntaskan. Kerana soal telekomunikasi ini kadang-kadang perkara yang tidak nampak. Yang nampak pada pengguna adalah sejauh mana speed ataupun coverage yang mereka alami tentang pelaksanaan programnya, pembinaan towernya, upgrading menara-menara perkhidmatan, pemasangan fiber optik dan sebagainya, dan teknologi yang dipakai serta jumlah pelaburan yang perlu diadakan itu boleh dikatakan tidak ada dalam kefahaman masyarakat. Sebab itu saya cuba merakyatkan kefahaman tentang telekomunikasi itu sendiri supaya rakyat mempunyai satu gambaran yang jelas. Misalnya dalam usaha-usaha sebelum kita nak pergi ke 5G yang mempunyai matlamat yang tertentu sedikit berbeza dengan keperluan yang kita anggap basic, kita migrate daripada 2G dan 3G kepada 4G. Jadi untuk negara berpindah kepada 4G yang efisien, kita ada jendela, Pelan Jalinan Digital Negara. Dan dalam program jendela tadi, ada perkara-perkara yang dilakukan oleh kerajaan secara berfasa. Jendela 1, 2020 hingga 2022, jendela fasa 2, 23 sampai 25. Dan di bawah program jendela ialah menambah bilangan-bilangan menara di kawasan-kawasan yang belum ada capaian atau konektiviti. Kemudian membuat upgrading kepada pemancar-pemancar yang sedia ada untuk upgrade kepada 4G LTE atau long term evolution. Kemudian kita juga ada tentang penyampaian gentian optik ke premis-premis. Jadi ini kerja-kerja yang perlu dilakukan supaya kita telah set satu target di bawah program jendela kesemua sekali kena migrate kepada perkhidmatan 4G LTE, long term evolution. Kemudian kita mensasarkan average speed mesti mencapai 35 megabit per second berbanding dengan 3G yang sekarang ini hanya kurang daripada 10. Kemudian keterhubungan itu mesti mencapai 96.9% daripada kawasan berpenduduk. Jadi itu benchmarknya. Tetapi sebagai menteri saya tidak boleh hanya menerima laporan atas kertas atau dalam mesyuarat. Sebab itu kita turun ke bawah, kita merakyatkan. Sekarang saya dalam siri jelajah bertemu dengan pemimpin-pemimpin, dengan ahli-ahli parlimen, dengan wakil rakyat, memaklumkan apa yang sedang dilaksanakan. Pada masa yang sama, proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian, MC-MC
ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Ya. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, musyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Yang lebih penting adalah saya perlu memantau supaya pelaksanaan, kerana teorinya bagus, blueprintnya bagus, dasarnya bagus, tapi pelaksanaannya mungkin lambat, mungkin slow dan sebagainya. Jadi saya mendapati proses ini perlu ditangani dengan gigih kerana ia tersangat penting. Jadi dalam kita membicarakan jendela dan 4G, negara kita perlu masuk ke ambang terkini dunia telekomunikasi, yakni dunia perkhidmatan 5G. Ya? Walaupun kita tahu untuk kegunaan biasa, rakyat kegunaan harian yang biasa, perkhidmatan 4G sudah memadai apabila kita boleh mencapai average speed yang macam saya sebutkan tadi. Tetapi untuk pembangunan negara di masa akan datang, industri di masa akan datang, aplikasi teknologi masa akan datang memerlukan 5G. 5G ini lebih kepada keperluan industri, lebih kepada keperluan-keperluan aplikasinya yang akan mengubah kaedah kita menguruskan perniagaan, kaedah kita menguruskan urusan-urusan logistik dan sebagainya, memerlukan kepada 5G. Sama ada negara lain akan datang melabur atau tidak dalam negara kita, mereka akan juga bertanya sama ada kita ada perkhidmatan 5G ataupun tidak. Jadi, sementara kita nak menyempurnakan agenda jendela di bawah program 4G yang akan berjalan sepanjang rancangan Malaysia ke-12 dalam 2 fasa, sekaligus kita mula melancarkan 5G berjalan secara seiring melalui satu konsep single wholesale network system yang dikendalikan oleh satu entiti yang dinamakan DNB. Jadi ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya pergi ke mana, ke Selangor, pergi ke Melaka, saya menyebutkan negeri-negeri itu prioriti. Ini mungkin orang kata, ini macam janji kosong ke? Ataupun ini orang kata nak manis mulut ke? Sebenarnya tidak. Sebab apa yang kita akan lakukan ialah waktu kita menyediakan 3G, 4G dulu, nak sampai coverage 80% tu daripada kawasan berpenduduk telah memakan masa hampir 8 tahun. Tetapi untuk 5G kali ini kita susun satu kerangka kerja dan roll out di mana dalam tempoh 3 tahun kita mesti cover 80%. Jadi kalau yang dulu makan masa 8 tahun, kali ini makan masa dalam masa 3 tahun. Jadi negeri-negeri tertentu seperti Johor, Melaka, Selangor, Sarawak, Pulau Pinang, itu telah dimasukkan dalam, kita masukkannya dalam fasa 1B. Fasa 1 lebih bersifat trial. Sebenarnya Selangor dah terlibat di Cyberjaya. Cyberjaya itu Selangor. Kemudian di wilayah Persekutuan. Jadi wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan di Cyberjaya Selangor, kita telah mulai pada Disember yang lepas, tapi dia lebih bersifat trial, belum full swing. Tapi 5G sudah dimulakan di negeri Selangor. Jadi bila 2-3 hari lepas saya kata Selangor prioriti, ada orang kata betul ke ini janji? Ini bukan janji. Di Selangor dah dimulakan. Cuma kita perlu perluaskan. Jadi negeri-negeri yang banyak industri, negeri-negeri yang tinggi kepadatan penduduk sememangnya akan diberikan keutamaan untuk disegerakan. Tapi negeri-negeri lain juga tidak terlalu jauh ke belakang sebab dalam masa 3 tahun semua negeri-negeri yang termasuk dalam kategori 80% kawasan berpenduduk akan mendapat capaian 5G. Dan itu yang sedang kita lakukan sekarang. Tan Sri, saya suka apabila Tan Sri menyebutkan bahawa kita perlu gigih melakukan ini. Kritiknya mengatakan apabila Tan Sri turun ke lapangan dan membuat audit kederasan capaian yang ada, tentulah pihak telco boleh beggar perkakasan yang ada untuk memastikan Menkom ada,
stabil dan laju. Apa berlaku apabila Menkom mula meninggalkan lokasi yang dilawat? Saya ni military train. Saya ni daripada RMC. Saya tidak gemar bercakap yang tidak seiring dengan tindakan. Ya, kita mesti memastikan yang penting itu adalah tindakan. Dan kita tidak ada banyak masa untuk berlengah-lengah. Kita juga tidak ada banyak masa untuk memberi alasan sebab dunia tidak menunggu kita. Kalau negara kita nak maju, sistem telekomunikasi dalam negara kita mesti berada di saf hadapan. Jadi, tetapi kompleksnya ekosistem telekomunikasi dan perkhidmatan jalur lebar ni, dia melibatkan banyak pihak. Di satu pihak kita ada regulator, iaitu di bawah kementerian, kita ada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. SKMM mesti bertindak proaktif. SKMM jangan terima saja laporan-laporan yang diberikan seolah-olah di bawah sana tidak ada masalah. SKMM mesti lebih proaktif untuk mengarahkan telcos yang memberikan perkhidmatan kalau perkhidmatan mereka tidak bermutu. Malah SKMM kena tegas kalau mereka tidak memenuhi syarat-syarat tertentu mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia. Kalau mereka patut didenda, mereka patut didenda. Kalau mereka patut direprimand, mereka harus direprimand. Itu satu daripada perkara yang perlu saya lihat dan melaksanakannya. Pada masa yang sama, negara kita telah menjadikan perkhidmatan jalur lebar ini sebagai suatu perkara yang dikendalikan oleh swasta. Dan beberapa syarikat tertentu sahaja telah diberikan spektrum. Ada 9 syarikat telah diberikan hak untuk memiliki spektrum, sama ada kita panggil secara AA ataupun secara jangka yang lebih panjang. Tetapi perkhidmatan, terdapat 6 syarikat yang memberikan perkhidmatan mobile. Jadi prestasinya bukan duduk pada kerajaan, prestasinya duduk pada syarikat. Mereka telah diberikan spektrum, mereka telah diberikan hak. Jadi kalau mereka pula, kerana mereka swasta, mereka ada cara mereka sendiri. Masing-masing business strategi nak dapat keuntungan. Mungkin mereka menilai daripada nilai-nilai komersial. Tetapi kita kerajaan tidak boleh membiarkan saja, walaupun kita mengamalkan laissez-faire ekonomi, walaupun capitalist system, tapi kita kena ada rakyat yang kita kena jaga. Kawasan yang tidak atraktif, kawasan yang kurang menguntungkan, kita mesti ada intervention supaya semua rakyat mendapat hak yang sama. Jadi itu juga saya terpaksa melihat, sebab tu saya buat program jelajah konektiviti. Mana saja pergi saya akan cek. Dan kalau saya dapati tak memuaskan, telco akan diberikan notification. Please come down, please improve your service, please do something immediately. Ataupun kalau perlu masuk dalam perancangan jangka sederhana, jangka panjang mesti dilakukan. Sebab soal perkhidmatan dia dynamic. Dia bukan buat satu perkara terus jadi perfect. Sebab teknologi berubah, pola kepenggunaan berubah. Satu kawasan misalnya ada konektiviti yang bagus, maka ramailah orang pergi buat rumah kat situ. Ramailah orang pergi bina bangunan kat situ. Dan ramailah orang menggunakan pada satu masa yang sama. Terus pengalaman kita dah berbeza. Tempat yang dulu konektiviti bagus, dah jadi konektivitinya ataupun kualiti dan speednya dah jadi tak bagus. Ini dia dynamic. Dan kita kena ada lagi adjustment dan sebagainya. Kalau dulu kawasan yang ada gentian copper, sudah ada ketersambungannya. Tapi sekarang ni bila ramai orang guna, kita perlukan data yang lebih banyak untuk dibawa dalam satu kawasan, maka itu terpaksa ditukarkan dengan gentian optik. Ataupun setengah kawasan dulu kita menggunakan konsep satellite dan wireless yang kita tahu tidak begitu stable. Maka bila dah ramai orang, penduduk makin bertambah, kita terpaksa menggunakan fixed line, memastikan tiap-tiap rumah menerima fixed line dan sebagainya. Jadi ini dia terus berterusan. Dia bukan macam buat jalan. Buat jalan selesai, tinggal okey. Buat jambatan selesai, okey. Tapi telekomunikasi ni dia dinamik, dia berubah. Dari segi teknologi dia berubah, pola kepenggunaan dia berubah dan sebagainya. Jadi dia satu benda yang sangat kompleks. Sebab itu kena bekerja keras. Kena bekerja keras. Jadi ada MCMC, ada telcos, kemudian of course ada kementerian yang perlu supervise. Jadi ini semua perlu diurus tadbirkan dengan cara yang bersungguh-sungguh, perlu bekerja keras. Saya tahu kalau dulu telekomunikasi tak dibincangkan sangat, tak dibicarakan sangat. Sekarang tidak boleh. Semua orang kena mengambil berat.
Itu baru pada sudut infrastrukturnya. Tapi bagaimana sudut aplikasinya, itu yang lebih penting. Kalau kita mengadakan kemudahan jalur lebar, matlamat akhir tak sampai di situ. Kita nak tengok rakyat kita benefit dan rakyat kita boleh menggunakannya. Maka timbul pula soal kepenggunaannya. Maka kita terpaksa upgradekan kita punya pusat internet menjadi pusat ekonomi digital. Terbaru saya melancarkan pula mercu ekonomi digital ataupun MEDI. Ada PEDI, ada MEDI. Dulu orang tak pernah dengar pun istilah itu. Saya kena perkenalkan. Kemudian kita melancarkan pula melalui multimedia, melalui MDEC, ya, kita melancarkan pula program Saya Digital. Kempen supaya rakyat migrate kepada digital economy, business online dan sebagainya. Jadi, satunya infrastruktur. Keduanya adalah soal aplikasinya. Belum lagi saya membicarakan soal bagaimana industri kita perlu berubah kepada pendekatan yang menggunakan konsep Fourth Industrial Revolution. Ladang-ladang sawit kita perlu menggunakan teknologi lebih tinggi dalam sektor perubatan, dalam sektor pembuatan, dalam sektor urusan logistik. Bagaimana kita manage kita punya port, bagaimana kita manage kita punya airport. Yang ini bila adanya perkhidmatan 5G, kita akan lihat satu transformasi yang besar di mana teknologi yang menggunakan 5G ini akan melakukan total transformation yang menentukan tahap kedudukan negara kita. Jadi the whole ecosystem ini di bawah telecommunication bukan satu perkara yang mudah. Ia perlu pada susulan dan perlu tindakan-tindakan yang tuntas oleh kementerian sendiri. Tan Sri menyebut soal DNB dan option SWN melibatkan equity dipegang oleh telco. Ini hasil daripada polemik yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Dan tidakkah ini membentuk satu pendekatan yang monopolistik untuk capaian 5G? Apa jaminan manfaat nilai ini akan sampai kepada rakyat apabila ia bersifat monopolistik dan tidak ada Saya sedar bila perkara ini, polemik ini timbul, saya nekat untuk menyelesaikan dalam masa yang cepat. Saya tidak mampu untuk melihat perebutan ataupun polemik ataupun macam-macam perkara yang mengganggu perjalanan pembangunan untuk rakyat. Dan itulah yang kita lakukan, di mana saya dan juga termasuk juga Menteri Keuangan dan sebagainya telah membuat engagement yang ekstensif dengan wakil-wakil rakyat, dengan ahli parlimen, dengan pembangkang, dengan kerajaan, dengan semua syarikat-syarikat telco, dengan mereka-mereka yang pakar tentang apa yang diperdebatkan, sama ada kita patut menggunakan single wholesale network ataupun multi wholesale network system ataupun dual wholesale network yang menjadi perdebatan. Dan ada tuduhan menyatakan ini ada satu kaedah kerajaan memonopoli melalui DNB tentang perkhidmatan 5G, sedangkan perkhidmatan 4G itu dilakukan oleh syarikat-syarikat telco tanpa ada penglibatan kerajaan. Saya perlu buat satu penjelasan secara yang tuntas tentang perkara ini. Saya dah katakan tadi, pengalaman kita daripada 2G, 3G kepada 4G telah memakan masa 8 tahun sebelum rakyat dapat menerimanya. Sehingga kita terpaksa melancarkan program jendela untuk kita memperbaiki perkhidmatan itu. Bila 5G kita hanya nak buat dalam masa 3 tahun, kita tidak mampu nak melihat syarikat ini compete satu sama lain. Cuba bayangkan pada 5G ini kena ada banyak menara. Jadi kalau setiap syarikat buat menara sendiri, dalam bandar Kuala Lumpur akan penuh dengan menara-menara 5G. Sedangkan kita perlu hanya single highway. Lebih efisien, tidak bertindih dan kita akan dapat uruskannya dengan lebih baik. Jadi itulah lahirnya konsep single wholesale network di mana DNB tidak monopoli. DNB cuma single provider in term of infrastructure. Namun begitu, oleh kerana ada aduan kata mereka tak dapat menyertai mereka dah ada infrastruktur dan sebagainya, lalu kerajaan setuju untuk membuat modifikasi. Okey, 70% kita bagi pada syarikat. Tapi still single platform. DNB sahaja yang akan menguruskan soal infrastruktur, soal membina highway. Syarikat kena compete perkhidmatan kepada rakyat. Bila syarikat compete perkhidmatan, mereka lebih efisien. Rakyat akan untung. Begitu juga bila infrastruktur itu kita sediakan oleh satu syarikat, kos dapat kita bawa lebih rendah. Bila kos infrastruktur rendah, kita harap rakyat juga mendapat perkhidmatan 5G pada harga yang lebih rendah.